A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, pada pagi ini kita sama-sama lagi dapat mengikuti dan berada dalam majlis ilmu kita pada pagi ini. Alhamdulillah, pagi ini kita akan membaca muka surat 408, insyaAllah 408. Kita masih lagi bersama-sama dalam surah Ar-Rum, insyaAllah, dan hari ini kita akan baca daripada ayat 33 sehingga ayat 41 daripada surah Ar-Rum. Muka surat kita pada hari ini ialah muka surat 408, insyaAllah. Alhamdulillah. Jadi pagi ini kita akan, apa yang akan kita tengok pada muka surat ini. Muka surat ini insya-Allah akan menceritakan tentang yang pertamanya ialah beberapa sifat manusia. Beberapa bentuk manusia, bentuk yang berlaku kepada kebiasaan manusia ni ialah macam ni yang Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan. Itulah di antara benda-benda besarnya, dan kemudian Allah Subhanahu Wa Taala akan sebutkan pada penghujung muka surat ini nanti, iaitu kenapakah bala-bala ini ataupun malapetaka ini berlaku kepada manusia di atas muka bumi ini. Jadi itu akan diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam ayat 41, insya-Allah. Jadi marilah kita sama-sama insya-Allah meneliti sedikit setakat yang kita mampu, setakat yang kita sempat dalam masa 20 minit, 30 minit ni, insya-Allah, daripada muka surat hari ini, muka surat 408. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iza massan nasa durrun da'aw rabbahum munibina ilaih thumma iza adzaquhum minhu rahmah iza fariqum minhum birabbihim yusyrikun. Sadaqallahul azim. Jadi kita baca, itu adalah ayat daripada 33 surah Ar-Rum. Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan. Jadi perkara ini sebenarnya banyak sangat Allah Taala ceritakan dalam Quran, iaitu sifat manusia ni. Sifat manusia ini berulang kali. Kadang-kadang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan di tempat yang lain, dan saya rasa baru-baru ni pun kita dah baca tentang sifat manusia ni. Jadi Allah Taala ulang-ulang ni ingatkan manusia ni tentang perkara ni dalam pelbagai bentuk. Kenapa? Memang ianya tetap juga berlaku. Walaupun diingatkan berkali-kali dah, tapi ia juga tetap berlaku. Iaitu apa? Apabila manusia ini dikenakan wa iza massan nasa durrun, apabila mereka ni terkena dur. Dur artinya ialah perkara-perkara yang mereka tak suka, perkara-perkara yang menyakitkan mereka. So Allah Ta'ala kata apa? Da'aw rabbahum. Sifat mereka ni, sifat manusia ni, tapi bukan semua manusia. Ini adalah sifat-sifat orang yang tidak beriman, ataupun orang yang beriman tapi tidak penuh, ataupun tidak kuat imannya. Iaitu mereka ni akan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala apabila mereka ditimpa kesusahan, tetapi dalam keadaan apa? Munibina ilaih, iaitu dalam keadaan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Munib tu artinya ialah anaba yanubu, artinya ialah dia tu kembali. Jadi maknanya kembali ni maknanya dia tahu bahawa Allah Taala, macam kita semua lah kan, kita semua ni tahu bahawa Allah Taala lah yang begini, Allah Taala yang begini, tetapi bila kita ni dapat nikmat, kita ni lupa. Jadi Allah Ta'ala sebut itu apa? Summa iza azakuhum minhu rahmah. Apabila dah dapat nikmat ni, apabila dah diberikan nikmat ni, iza fariqum minhum birabbihim yusyrikun. Mereka ni syirik dengan Tuhan mereka. Maksud syirik kat sini ada banyak kata-kata ulama lah, tetapi yang masyhurnya ialah syirik kat sini ialah lupa kepada Allah Ta'ala. Syirik iaitu kita panggil kufur nikmat lah, kita panggil dan sebagainya lah dalam bahasa Melayu kan. Tapi maknanya ialah yang Allah Ta'ala sebutkan tu, iaitu bersyukur dan syirik. Iaitu dah lupa dah jadi hamba kepada benda lain, dah jadi hamba kepada harta, jadi hamba kepada diri sendiri, jadi hamba kepada berhala lah, macam-macam lah. Itulah keadaan manusia. Jadi keadaan manusia di Mekah ini, sebagaimana yang kita tahulah bahawa di Mekah ini mereka ni dah kenal Allah Ta'ala, mereka dah tahu Allah Ta'ala, tetapi mereka syirik. Iaitu apa? Mencampurkan juga dengan berhala-berhala. Allah ni ada kuasa dia, tapi berhala pun ada kuasa juga. Jadi macam tu.
Itu keadaan orang kafir Mekah. Tak betul kalau orang kata bahawa orang Mekah ni tak kenal Allah. Kenal. Sebab ayah Nabi pun nama Abdullah kan. Abdul Muttalib pun pernah sebut ni, iaitu kepada Abraha, iaitu Kaabah ni ada Tuhan yang memelihara dia. Tuhan tu ialah Allah lah, bukan berhala, tapi dia syirik. Jadi itu juga yang berlaku lah, apa yang berlaku pada manusia pada hari ini, dan juga yang berlaku jugalah kadang-kadang sikit-sikit itu serpihan-serpihannya kadang-kadang ada pada kita juga, pada orang Islam pada hari ini, iaitu kadang-kadang mereka ni menyengutukan Allah, tetapi tidaklah menyengutukan membawa mereka ni kepada kekufuran, tapi maknanya sifat-sifat itu ada pada mereka. Kemudian Allah Ta'ala sebut lagi, iaitu liyakfuru bima atainahum. Liyakfuru bima atainahum, oleh kerana apa Allah Ta'ala buat benda macam tu, ataupun lam kat sini, lam ni maknanya ada setengah-setengah penafsiran ataupun senang-senang orang dia kata lam sini adalah lamu ta'lil, tetapi setengah-setengah ulama telah menolak lah, kerana lam ni ta'lil ni maknanya sebab, maknanya lam sebab ni kerana gitu. Tapi dalam kita susah sikit dalam bahasa Melayu ni, tetapi sebab apa, dalam bahasa Arab lam ni ta'lil tu sebab ni ada dua. Satu dipanggil sababun dafi', dan yang kedua dipanggil sababun waqi'. Sababun dafi', sababun waqi'. Jadi saya tak sempatlah nak ceritakan benda ni kan pada hari ni. Kalau kita ada whiteboard, kita boleh tuliskan dengan bagus kan. InsyaAllah dalam masa yang lain kalau ada kesempatan, kita akan explainkan apakah yang dikatakan sebagai sababun waqi', sababun dafi', penolak dengan realiti. Itu ikut terjemahan dia lah. Jadi kat sini jadi ahli tafsir kata liyakfuru bima atainahum, bukannya dafi', bukannya, tapi yang ini adalah benda yang kerana mereka kufur tu menyebabkan, itulah yang menjadikan keadaan mereka macam tu, iaitu mereka kufur dengan apa yang kami berikan kepada atainahum, kami berikan kepada mereka. Fatamatta'u fasawfa ta'lamun. Allah Ta'ala kata tak apa, seronok-seronoklah kamu. Seronoklah kamu kan. Fasawfa ta'lamun, nanti kamu akan tahulah. Itu adalah nama di ancaman. Ancaman. Kamu kan, Allah Ta'ala kata kamu ta'lamun. Fatamatta'u, seronoklah kamu. Ta'lamun, kamu tahulah nanti. Am anzalna alaihim sultana. Kemudian kalau dalam bahasa Arabnya tadi tu daripada ayat 34 tu Allah Ta'ala gunakan ta kamu. Dalam bahasa Arabnya dia kata khitab, dia kata khitab. Tetapi sekarang ni tiba-tiba bila masuk ayat 35 ni, dia masuk pula daripada khitab kepada ghaib. Ghaib ni lah ganti nama lah, kita kata ganti nama yang ketiga. Tadi ganti nama yang kedua. Ganti nama kan ada tiga. Yang pertama ganti nama yang pertama, akulah kan, aku ataupun kami. Ganti nama yang kedua ialah orang yang kita bercakap tu depan tu, awak. Ganti nama yang ketiga ialah orang yang tak ada kat situ, mereka. Jadi di sini Allah Ta'ala sebutkan kat sini pada ayat 34 dia gunakan awak. Awak buat, awak tahulah nanti. Tapi bila ayat 35 Allah Ta'ala gunakan mereka. Jadi di sini ahli tafsir kata maksudnya adalah untuk at-tahwin atau untuk taubih, atau untuk merendahkan, maksud dia untuk menghina dia, untuk tahkir, padan. Itu adalah orang dulu, ada orang tu, gitu kan. Kalau kita bercakap lah bahasa kita kan, mula-mula cakap awak, kemudian awak buat macam ni, adalah orang tu, dia buat adalah gini. Jadi maknanya itu adalah sebenarnya tahun. Jadi Allah Ta'ala sebutkan anzalna alaihim ke atas mereka, ataupun adakah kami telah turunkan ke atas mereka ini sultan. Perkataan sultan dalam bahasa Arab ni artinya ialah, boleh jadi makna sultan ialah hujah. Makna di sini ialah hujah. Hujah yang kuat, yang nyata, yang terang kan. Ada hujah ke, ada dalil ke, gitu kan. Tapi dalam bahasa dalam bahasa politik lah, kita kata dalam bahasa pemerintahan, sultan ini artinya ialah orang yang berkuasa. Jadi yang sepatutnya macam itulah kan. Dalam negeri-negeri Islam yang dulu ialah orang yang berkuasa ni ialah sultan. Tapi bila datang penjajah, maka dia ubahlah. Dia kata demokrasi gini-gini lah, dia ubahlah ikut cara dia kan. Tapi daripada dulu lagi kita menggunakan iaitu sultan tu kan. Sultan dia itu orang yang berkuasa lah. Orang yang berkuasa di sebuah negeri itu kan. Macam sekarang ni masih ada lagi kan sultan-sultan kan yang
Kalau dulu semua itu Sultan Uthmaniyah, Sultan Mongol di India dan sebagainya. Jadi kita tengok sini sultan makna sini ialah bukan makna sultan itu, bukan makna sultan dalam pemerintahan, tapi sultan sini maknanya burhan, maknanya tanda, tanda iaitu adakah Allah Taala tanya, ataupun adakah Allah Taala bagi tanda ataupun bukti yang mana fahuwa yatakallamu bima kanu bihi yusyrikun, yang mereka duduk cakap-cakap, mereka kata bahawa apa yang mereka syirik ni betul tu. Adakah Allah Taala beri tanda kepada mereka, beri kitab kepada mereka? Ada sebut dalam jalan lain disebut adalah memberi kitab kepada mereka yang menunjukkan bahawa apa yang mereka cakap ni, syirik-syirik ni betul. Jadi jawapan dia, of course lah, tidak ada. Ada ke? Tanya yang tidak ada sebenarnya. Wa iza azaqna an-nasa rahmatan farihu biha. Allah Taala sebut lagi kan perangai manusia ni, iaitu perangai manusia ni bila mereka ni dapat nikmat, mereka ni farihu biha. Farihu di sini artinya bukan hanya maknanya gembira kalau dapat nikmat tu tak boleh, bukan artinya tak boleh, tapi erti di sini ialah ulama-ulama tafsir sebut, jalan-jalan lain pun ada sebut, iaitu dia kata gembira di sini gembira yang membawa kepada bataran, lupakan nikmat, lupakan bahawa Tuhan yang beri kepada dia benda ni, Allah Ta'ala yang beri. Dia lupa semua kan, lupa sampai menggunakan benda-benda yang diberikan oleh Allah Ta'ala ni pada benda-benda yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itulah yang berlaku kan. Apabila manusia sekarang kita tengok kan, ada orang bila dapat nikmat ada negeri-negeri, dia bukan sekadar orang saja, tapi ada negeri-negeri. Seperti negeri yang jauh kat sana kita tengok ada orang tu sampai dah lupa nikmat. Lupa nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Masih pakai jubah kan, tapi dah macam-macam perangai, benda-benda kan. Dah ninggalkan solat, minum lah, dan apa ni kan, apa lagi kan, bila keluar daripada negeri dia tak tutup aurat lah, macam-macam lah, bermain dengan dah anjing dah, macam-macam lah, jadi macam orang putih, macam orang kafir. Jadi itu yang berlaku lah kan, farihu biha. Farihu bukan hanya gembira tak salah tapi dapat nikmat mereka ni farihu biha. Wa in tusibahum sayyi'ah apa bima qaddamat aydihim idza hum yaqnatun. Bila kena kesusahan, bila kena kesukaran, bila kena bala lah, bila kena satu benda yang menyakitkan mereka, mereka pun putus asa dah lupa dah kan. Dah apa ni, barulah kecewa, sakit jiwa dan sebagainya lah. Itu adalah sifat. Jadi sifat orang mukmin macam mana? Allah Ta'ala, Nabi SAW ada sebut kan, sifat orang mukmin ni ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair. Pelik Nabi kata, orang mukmin ini semua benda dia baik. In asabathu dharra sabara. Kalau dia kena kesusahan, orang mukmin ni dia akan sabar. Tapi satu lagi, wa in asabathu sarra syakara. Kalau dia dapat kesenangan, dia akan bersyukur. Jadi itu sepatutnya sifat orang beriman, bersyukur dan juga bersabar. Dua-dua tu akan dapat pahala. Jadi maknanya orang mukmin ni ke mana saja apa benda dia buat, Nabi kata pelik, dapat pahala semua. Tak jadi masalah. Okey, jadi ini sifat orang yang tidak beriman ataupun iman yang lemah dan sebagainya kan. Awalam yarau annallaha yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir inna fi dhalika laayat liqaumin yu'minun. Iaitu Allah Ta'ala ni dia tak tahu ke? Bukan Allah, mereka tak tahu ke Allah Ta'ala ni sebenarnya di antara apa yang dibuat oleh Allah Ta'ala memberikan rezeki, lapangkan rezeki pada setengah orang, dan kadang-kadang dia tidak beri rezeki pada setengah orang. Dia panggil dalam sini wayaqdir. Wayaqdir tu kalau ikutnya maknanya ialah menyempit kan. Kita sempit rezeki, maknanya tak dapat rezeki lah kan. Kadang-kadang ada orang tu dia dapat rezeki. Kadang-kadang kita pun kadang-kadang mudah rezeki, kadang-kadang susah dapat. So semua tu sepatutnya menjadi tanda apa? Ingat kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukannya menjadi kita ni jadi gila, jadi tak betul kepala. Bila apa? Bila dah tak dapat rezeki ataupun tak dapat sesuatu benda yang kita nak. Kemudian Allah Ta'ala fa'atizal kurba. Allah Ta'ala sebut selepas itu, iaitu perintah kepada Nabi kita, perintah kepada orang-orang yang beriman. Perintah ni, ayat 38 ni ialah perintah Allah kepada orang beriman pula, beralih sekarang, iaitu apa? Fa'atizal kurba. Bawalah, berilah kepada kawan kerabat.
Kemudian haqqahu, hak-hak mereka. Kemudian wal miskin, dan orang miskin. Dan yang ketiga wa banas sabil. Jadi Allah Ta'ala sebutkan sini 3 golongan. 3 golongan. Kenapa sebut 3 saja, sedangkan di sana dalam surah Al-Ma'idah Allah Ta'ala sebutkan semua sekali senaraikan orang yang berhak menerima zakat. Tapi di sini ulama-ulama kata kenapa sebut 3? Kerana di sini adalah di sana adalah wajib. Di sana adalah zakat yang wajib. Itu pendapat yang kuatlah mengatakan. Dan di sini adalah yang sunat. Tapi ada yang kata juga sunat. Sini adalah yang wajib juga. Jadi itu perbincangan ulama lah. Tapi yang penting kat sini ialah Allah Ta'ala sebutkan 3 perkara ni, 3 golongan ini. Allah Ta'ala nak beritahunya tiga golongan ni kita perlu ambil perhatian. Kita perlu bantu mereka. Bantu mereka macam mana? Setengah ulama kata wajib. Wajib apa? Iaitu fa'atizal kurba haqqahu. Memberikan, menjaga kaum kerabat ni wajib. Sebagaimana kata Abu Hanifah. Dan kata Imam Asy-Syafi'i, dalam mazhab Syafi'i pula, dia kata dia bukan hanya kaum kerabat tapi semua mahram. Itu adalah wajib. Dia ada hak dia kan. Hak dia yang tertentulah yang patut diberi, patut dijaga kan. Katalah mazhab-mazhab lain pula kan. Tapi ada juga yang mengatakan bahawa ayat ini telah dimansuhkan dengan ayat miras. Iaitu, jadi ini adalah perbincangan ulama lah. Yang pentingnya ialah kita kena jaga kaum kerabat kita. Walaupun dia dah kaya. Iaitu kena jaga hubungan yang dipanggil hubungan silaturrahim. Silaturrahim. Silah ni maknanya hubungan. Ar-rahim tu ialah kerana kita ni datang daripada rahim yang sama kan. Iaitu datuk ke nenek sama kan. Itu dipanggil atizal kurba. Kaum kerabat ni kita kena jaga, kita jangan buat. Sebab apa Allah Ta'ala ingatkan kita selalu dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua ni ialah orang miskin. Ini fahamlah insyaAllah. Kemudian yang ketiga Ibn Sabil, iaitu orang-orang yang putus. Orang yang berjalan, orang yang bermusafir, walaupun di negeri dia kaya, kata ulama. Walaupun negeri. Tapi sekarang ni tak ada lah kan, sebab sekarang orang semua dah ada kad kredit kan. Kalau dulu mungkin dia kaya tapi jauh, tapi tak boleh macam mana nak ambil duit dia kan. Sekarang tak jadi masalah lah benda-benda ni. Tapi maknanya kat sini ialah pentingnya kita membantu orang-orang yang berkeputusan harta, habis makanan dan sebagainya. Jadi saya dulu ingatlah kan, masa saya mengembara dulu di atas dunia ni kan, sampai ke tempat tu yang jauh lah, tak boleh nak contact family dan sebagainya, ada orang bantu. Mereka ni Masya Allah kan, memberi bantuan yang hebat lah, yang saya tak nak ceritalah kat sini kan. Tapi maknanya kita kata kita sama nak mati lah kan, tapi Allah Ta'ala kirimkan kan, mereka jumpakan mereka ni, memberi makan, memberi duit dan sebagainya lah, sehingga kita boleh berjalan selepas tu kan, meneruskan perjalanan dengan bantuan mereka tu. Kemudian seterusnya lagi Allah Ta'ala kata zalika khairul lillazina yuriduna wajhallah. Itu adalah lebih baik bagi orang-orang yang inginkan wajah Allah. Inginkan wajah Allah maknanya dalam Al-Quran Allah Ta'ala menyebutkan tentang niat ni kan. Kalau dalam hadis Nabi SAW, innamal a'malu bin niat, sungguh amalan itu dengan niat. Tetapi dalam Al-Quran dia gunakan untuk menyatakan tentang niat ini dengan 2 perkataan. Yang pertamanya digunakan perkataan al-iradah. Al-iradah itu makna ingin. Yang kedua digunakan perkataan ibtigha'. Ibtigha' juga inginkan, juga mencari maknanya. Jadi di sini Allah Ta'ala Allah Ta'ala menggunakan perkataan yuriduna. Yuridu itu makna al-iradah, iaitu mereka ni inginkan wajah Allah, makna berniat kan kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang mendorong mereka buat tu adalah kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi wa ulaika humul muflihun, itulah orang yang berjaya. Kemudian ayat 39, wa ma ataitum mir riban liyarbuwa fi amwalin nas fala yarbu indallah wa ma ataitum min zakatin turiduna wajha Allah. Tengokkan sekali lagi Allah Ta'ala sebut turiduna wajha Allah, makna iradah kepada pahala daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka faulaika humul mudha'ifun, mereka itulah orang yang menggandakan. Allah Ta'ala sebutkan kat sini 2 jenis perbuatan, 2 jenis benda yang berlaku dalam hidup manusia. Mereka ni nakkan harta. Mereka nak harta. Jadi apa yang mereka lihat biasanya itulah mereka nampak, dikatakan yang menggandakan. Gandakan, bukan ganda wang anda ni, tapi ganda harta. Orang masuk share ke, dia ganda harta, dia nampak tambun-tambun. Sekarang ni musim orang beli emas, tapi emas dah jatuh dah 2-3 hari lepas, start jatuh. Jadi orang beli pada kemuncak tu rugilah.
kena tunggu pula lah bila nak jual. Orang beli masa emas rendah dulu, untunglah. Orang nampak benda tu kan tak? Mudha'ifun, orang katakan tak? Berganda-ganda. Allah Ta'ala sebutkan kat sini ada dua jenis manusia. Ada orang yang mana dia nampak pada riban. Riban tu ialah riba lah. Ataupun berganda-ganda kan. Orang beri hutang pada orang, ini diamalkan oleh orang Arab pada masa tu. Dan dikatakan ayat ini, ada satu pendapat, dikatakan ayat ini turun kepada riba Bani Saqif. Sebab mereka ni popular lah. Bani Saqif tu ialah satu penduduk yang berada di Taif dulu. Jadi mereka ni dia katakan amat popular menggunakan riba ni. Jadi beri riba kalau sekarang ni macam-macam alung ke, macam-macam sekali ada kan, pajak gadai ke, yang mana menggunakan riba ni. Jadi mereka beri duit pada orang, lalu kena bayarlah berganda-ganda. Kita nampak lah dekat tiang lampu kat mana kadang-kadang dia kata beri pinjaman. Itu jaga-jaga sikit lah tu kan. Itu biasanya alung yang tidak ada lesen dan sebagainya tu. Jadi mereka ni kenakan ganda. Mereka ganda lah, memang betul kan. Beri duit 100, pinjaman pada orang kena RM40. Ini banyak berlaku juga ni, alung-alung ni, 40% sebulan. Jadi okeylah, awak tak payah bayar. Bulan ni tak payah bayar duit asal tu, bayar yang 40 je. Jadi masa setiap bulan dia bayar 40 sampailah setahun 40. Cuba bayangkan RM40 satu tahun kali dengan 12, berapa? Jauh lebih tinggi lah daripada duit asal yang dipinjam tu. Pinjam 100 je. Jadi itu adalah benda kan yang mana kita nampak macam berganda, tapi Allah Ta'ala kata fala yarbu indallah. Di sisi Allah dia tak meningkat tu, walaupun nampak macam meningkat. Tapi yang meningkat ni, yang bergandanya apa? Iaitu zakah. Zakah ni nampak macam 2.5% kita keluarkan, habislah duit kita 2.5%. Tapi tak. Allah Ta'ala kata itulah sebenarnya mudha'ifun. Itulah sebenarnya orang berganda. Ganda pahala, ganda bantuan, ganda perasaan, benda yang tak nampak. Duit benda-benda nampak. Jadi Allah Ta'ala ajar kita, wa ma ataitum min zakatin turiduna wajha Allah fa ulaika humul mudha'ifun. Orang yang nak memberi zakat, memberi bantuan, zakat ini boleh makna zakat betul-betul, zakat yang wajib tu, dan juga boleh memberi makna infak, iaitu membantu orang lain. Kemudian Allahul ladzi khalaqakum summa razaqakum summa yumitukum summa yuhyikum hal min syurakaikum man yaf'alu min dhalikum min syai'. Allah Ta'ala sebutkan kat sini, Tuhan Allah sebagai Rabb ni, apa dia ni? Dia telah khalaqakum, dia ciptakan kamu. Kemudian dia razaqakum, dia berzeki pada kamu sehingga kita ni tak mati. Daripada kecil, baby, budak, besar, remaja, tua, kemudian barulah mati, dah habis rezeki kan. Allah Ta'ala semua bagi rezeki tu. Kemudian tu yang ketiga, yumitukum, dia yang mematikan kamu, kemudian dia akan menghidupkan kamu. Allah Ta'ala tanya, ada ke syirik-syirik kamu yang lain tu yang buat macam ni? Ada. Kalau ada, syirik kamu tu, kalau patung tu kan patung kamu yang buat patung tu, bukan patung tu buat kamu. Kata balik. Jadi maknanya kat sini kan, ada, Allah Ta'ala tanya, ada man yaf'alu min dhalikum min syai', adakah yang buat macam tu, yang jaga kamu semua benda tu, menciptakan kamu? Subhanah, Allah Ta'ala kata, maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun, daripada apa yang mereka syirik ni, Allah Ta'ala tu tak ada, tu mengarut semua tu. Habis kita sampai kepada ayat yang terakhir pada pagi ini, iaitu ayat apa? Ayat yang terakhir pada pagi ini ialah tentang kerosakan di atas muka bumi ini. Kenapa kerosakan itu berlaku? Kerosakan ni macam-macam. Kalau orang tafsirkan kerosakan itu sebagai bala bencana, tak cukup. Itu hanya sebahagian. Bala bencana ni alam kan. Gunung berapi meletus di Sumatera Utara, katakan. Apa lagi? Badai melanda di Filipina, di Vietnam, di Mississippi, Amerika, di Florida, macam-macam sekali kan. Macam ni. Semua tu adalah fasad. Tapi itu jenis fasad daripada bumi, daripada dipanggil bencana alam sekarang ni. Bencana alam yang salah. Tapi fasad ni boleh jadi lebih daripada itu lagi, bukan hanya sekadar tu kan. Fasad ni, kerosakan ini bukan hanya tsunami, tapi fasad ni boleh jadi macam-macam bentuk. Kerosakan perasaan, hubungan tak bagus kan, kemiskinan, apa lagi, macam-macam lah, banjir lah, itu alam lah kan. Tapi maknanya benda-benda yang dalam pada manusia, itu juga adalah fasad.
Jadi sebab itulah Allah Ta'ala sebut sini. Maknanya ulama-ulama sebut kan, menafsirkan benda ni sangat luas. Allah Ta'ala kata zaharal fasadu fil barri wal bahri. Telah nyata, telah zahir, telah lahir kerosakan. Bala bencana dan juga bukan bala bencana. Iaitu apa? Disebabkan oleh apa? Fil barri wal bahri. Fil barri ni kalau ikut terjemahannya ialah makna daratan. Fil bahri maknanya lautan. Tapi penafsiran para ulama tafsir, dia kata fil barri kat sini, ini yang ramai yang masyhur, ialah fil barri artinya ialah negeri yang jauh daripada laut. Seperti tengah di padang pasir ke, kampung-kampung di padang pasir, negeri-negeri di tengah yang jauh daripada laut lah. Fil bahri itu ialah negeri-negeri yang berada di tepi pantai, yang dekat dengan laut. Itu salah satu daripada penafsiran. So apa-apa pun penafsiran ialah kalau kita dengar, kita baca ke, maksud di sini ialah di mana saja. Gitu kan. Mana zaharal fasad fil barri wal bahri, berlakulah kerosakan di mana sahaja atas muka bumi ini, semuanya adalah disebabkan oleh apa? Bima kasabat aydin nas. Adalah kerana dibuat hasil daripada usaha tangan manusia. Maksud tangan manusia ni apa? Adakah kerana tangan manusia ni buat apa-apa? Maksud kat sini ialah, ulama tafsir kata ialah kerana kejahatan dan juga maksiat yang dibuat oleh manusia. Jadi maknanya semua benda tu ada relation. Kalau manusia buat maksiat, kita kata tak ada apa. Tak, maksiat sendiri adalah satu fasad. Maksiat tu sendiri adalah fasad. Apa yang lahir daripada maksiat tu fasad lagi. Jadi fasad lagi kan. Jadi artinya kat sini kan, semua benda kerosakan sebenarnya adalah manusia, hasil daripada tangan manusia. Sama ada direct ataupun tak indirect. Kalau kita katalah sekarang ni apa ni? Corona ni apa? Kesusahan manusia kan. Susah. Manusia nak travel susah, nak bergerak susah, ada yang kena lockdown lah, penyakit datang lah, kena swab lah, macam-macam susah kan. Kenapa ni? Adalah ni benda ni yang dibuat oleh manusia ni. Manusia memanglah banyak maksiat sekarang kan, kita tengok kan. Jadi maknanya manusia ni sepatutnya ialah apa? Untuk menghilangkan benda ni, of course lah kita berusaha cari vaksin dan sebagainya. Itu adalah usaha yang dibuat oleh kita. Tetapi salah satu lagi usaha yang mesti tak boleh lupa, iaitu kita apa tu? Itu la'allahum yarji'un. Allah Ta'ala sebut tu, la'allahum yarji'un, moga-moga kamu ni kembali maknanya kembali pada Allah, bukan kembali ke rumah. Maknanya kembali pada Allah. Itu adalah tujuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala hantar macam-macam penyakit, macam-macam benda ni, supaya kita kena fikir pada diri kita. Kita ni ada benda ni, ada masalah ni kan. Ada maksiat ni mana? Memang maksiat manusia buat pada hari ini kan. Maksiat di negara barat manusia ni kan, di negeri apa ni, macam-macam lah, negeri kafir kan, negeri yang tak beriman ni, dan juga negeri beriman pun ada juga fasad-fasad dia. Jadi Allah Ta'ala buat benda ni kan. Jadi semoga semuanya tu Allah Ta'ala sebut liuziqhum ba'dal ladzi amilu. Sebab Allah Ta'ala nak kenakan beberapa benda, beberapa perkara yang mereka telah lakukan. Kerosakan yang mereka lakukan, fasad yang mereka lakukan, maksiat yang mereka lakukan, la'allahum yarji'un. Allah Ta'ala kata, moga-moga mereka ni kembali. Jadi harapnya insya-Allah kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Alhamdulillah kita mengadakan kunut nazilah insya-Allah kan. Alhamdulillah pada setiap hari. Itu adalah cara kita, di samping kita berusaha lah kan, dengan kesihatan dan sebagainya, cara kita untuk kembali kepada Allah, untuk kita sedar balik bahawa sebenarnya semua benda ni tak boleh dihilangkan, dan Allah Ta'ala boleh mendatangkan benda-benda yang baru kepada kita yang kita tak tahu kan, yang mungkin akan menyusahkan kita lah, kita kata kan. Tapi semua benda tu kita ingat datang daripada Allah, dan Allah Ta'ala boleh mengubahnya dengan kuasanya, dengan hikmahnya. Kita berusaha, kita dapat pahala insya-Allah kalau kita ingat, usaha kita tu ingat pada Allah SWT. Kalau kita usaha saja, sama seperti orang kafir yang tak dapat pahala, bukan yuriduna wajhallah sebagaimana yang kita baca tadi kan. Setakat itu saja aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.